di atas kejayaan luar biasa ini. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli keluarga yang terhadir memeriahkan sambutan majlis ini. We'd like to invite all immediate family members to kindly return to your seats. And now, ladies and gentlemen, please help us welcome our founder, Executive Diamonds, Siti Shafura Mohammad Sharif, and Ahmad Wazi Ramle. Come on, Terengganu! You can do better than that! Make some noise! The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Tak cukup kuat. Sekali lagi Apa khabar semua? Baik, itu yang kuatnya, okey? Alright. Okey, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada MC hebat kita memperkenalkan kami tadi. Okey, right. Terima kasih kepada MW kerana MW adalah merupakan satu daripada bisnes yang sangat hebat. Simple tapi sangat hebat. Saya akan cerita lebih panjang lagi. Okey. Punya simpelnya MW ni, punya hebatnya MW ni, tengok graduation dia 4 orang je speaker. Tapi dia punya banner tinggi, rumah double story. Betul tak? Kan? Okey. Alright, terima kasih tak terhingga saya kepada semua barisan upline. Inilah barisan upline saya. Okey, dan 2 daripadanya telah rekognaskan sebelum saya tadi. Tahniah kepada mereka. Alright. Okey, ini adalah family saya. Tadi baru je yang tengok live. Okey, this is my family. Saya merupakan anak pertama daripada 6 orang adik-beradik. Anak pertama Saya bukan lokal Terengganu. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Kampung Linggi lah yang tadi tu. Kampung Linggi Negeri Sembilan. Dan tidak ada basic bisnes langsung. Memang tak ada basic bisnes langsung. Even keluarga saya pun tak ada seorang pun yang ada basic bisnes. Tak ada. Okey? Dan tak ada seorang pun yang jadi ahli MW kecuali yang bongsu. Itu pun secara terpaksa makan vitamin C. Itu adik-beradik saya lah. Okey, ini adalah family saya sendiri. Alhamdulillah, setelah saya berkahwin selama 20 tahun, saya dikurniakan dengan 7 orang anak. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tua sekali, yang tertua lah, umur 17 tahun baru lepas SPM. Yang paling muda yang tadilah, Fatimah, berapa tahun tak ingat dah. 5 tahun. Allah, anak ramai sangat. Tak ingat umur. Alright. Okey, dalam kerjaya dan bidang tugas, saya merupakan pakar perubatan jantung. Ataupun nama glamour dia ialah kardiologis. Okey, kardiologis. Saya juga merupakan kardiologis negeri, state kardiologis. Saya lah juga head of department, head of unit. Saya juga adalah cikgu kepada pakar-pakar yang nak buat pakar jantung. Sampai tahap macam tu. Saya lah juga sebagai principal investigator ataupun PI lah, siapa yang biasa dengan study kajian-kajian untuk satu-satu kajian jantung di dalam KKM, pengurusi kelab kardio dan banyak lagi lah, visiting cardiologist, dan antara yang lain adalah penceramah di persidangan antarabangsa dan lokal, dan termasuk ceramah dekat surau dan masjid. Okey. Pendek kata, kehidupan saya ni memang sibuk. Tak nafi, memang sibuk. Kalau start bekerja, memang saya takkan ingat apa benda yang saya nak buat selepas ni, semasa bekerja lah. Okay? Even kadang-kadang kalau anak demam ataupun anak tak sihat, saya tak ingat nak dapatkan obat untuk mereka. Sampai tahap macam tu. Sebab tu saya setiap kali kalau saya nak suruh anak saya nak buat x-ray sebagai contoh, hari tu dia ada chronic cough.
Dia nak x-ray. Saya cakap dengan dia, masa kerja tu WhatsApp ayah. Kalau cakap sebelum pergi kerja, memang takkan ingat. Okey? Alright. So sangat sibuk. Waktu terluang saya hanya luangkan pada waktu weekend. Itu memang saya usahakan. Sebelum MWay. Tapi saya masih rasa selesa. Pernah terfikir untuk mulakan bisnes? Pernah terfikir untuk membuka klinik sendiri? Pernah terfikir. Farmasi sendiri? Pernah terfikir. Sebab rasa nak macam ownership. Tahap macam tu. Kononnya. Okey? Tapi bila fikir balik, bila tengok kawan-kawan yang telah pun membuka klinik sendiri, farmasi sendiri, agak struggle seperti mana yang EDC Dr. Ainuddin ceritakan. Lebih kurang samalah macam tu. Saya batalkan hasrat tu. Tambahan pula, kalau dulu mungkin 350,000 untuk buka satu klinik. Ni sekarang kalau nak buka farmasi, saya rasa lebih daripada setengah juta. Betul tak? Mana nak korek duit? Betul kan? Sebab tu saya rasa kekallah kerja sebagai pekerja kerajaan. Okey. Seperti mana upline yang lain, saya ni jadi ahli MWay secara terpaksa. Sebab apa terpaksa? Sebab isteri lah. Isteri jadi ahli MWay, itu pun sebab beli barang. Tak lain tak bukan periuk Nokza. Itulah dia. Kan? Bila dia beli, saya tak tahu pun. Saya ahli. Saya tak tahu pun barang tu barang MWay. Yang saya tahu periuk Nokza itu adalah satu barang yang hebat. Memudahkan pekerjaan. Cepatnya masak. Betul tak? Beri tepukan pada MWay. Alright. Saya mula aktif pada Mei 2015. Masa ni second year fellowship cardio training. Maksudnya tahun 2. Dia 4 tahun course. Tahun kedua tu saya rasa saya mula start aktif. Tahu tak sebab apa saya aktif? Sebab masa tu nak fight untuk ALS Mediterranean Cruise. Wah, ni kena tolong ni. Pandai Kak Siti ni, dia selalu pujuk, bang, kita kena pergi juga cruise tu bang. Inilah peluangnya kita nak pergi. Saya ni walaupun doktor pakar, tapi saya tak pernah pergi overseas. Kalau pergi pun 3 hari 2 malam, 3 hari pergi buat persidangan, tak ada can nak jalan. Pergi penat je. Naik flight penat, pergi balik pun penat, tak ada can. Betul tak? Tapi kalau dengan MWay, tengok macam mana founders EDC Cik Zaki cakap tadi, sangat hebat kan? Okay? So saya mula bantu isteri saya setelah nampak potensi MWay di penghujung tahun 2016. Okay. Kenapa 3 sebab utama yang saya nampak potential MWay ni ialah, nombor 1 ialah passive income. Sebab kita mula buat tu kan nak tolong ALS. Tak oleh kerana sebab tu, saya pun hadir ke kelas, masa itulah saya akan nampak potensi MWay. So 3 sebab ataupun 3 punca utama yang saya nampak sangat potensi MWay ialah nombor 1 passive income. Okey. Nombor 2 ialah boleh diwarisi. Boleh diwarisi. Sebab kalaulah bisnes ni tak boleh diwarisi, saya rasa kalau saya mungkin tak buat. Sebab antara sebab kenapa kita ni berusaha bersungguh-sungguh mencari nafkah ialah sebab apa? Sebab keluarga. Dan yang paling kuat adalah sebab anak. Betul tak? Sebab itulah salah satu sebab kenapa saya buat MWay. Nombor 3 ialah bisnes MWay ni adalah simple. Tak payah fikir pun. Tak payah fikir nak buka kedai, tak payah fikir nak punch card, tak payah fikir nak bayar gaji. It's very simple. You just share and sponsoring, share sponsoring, masuklah demo dan sebagainya. InsyaAllah anda akan berjaya. Okay? Alright. Ini antara big why saya. I love my family, I love my wife, I love my sons and daughter lah. Okay? Dan tujuan utama salah satu macam saya sebutkan tadi ialah untuk menyediakan harta yang mencukupi untuk masa hadapan anak-anak. Sekarang, sedar tak sedar, perasan tak macam Kak Eli cakap tadi? Saya ni banyak cover orang lain punya. Okay? Sedar tak sedar, perasan tak? Kehidupan kita semakin sebenarnya betul mencengkap. Dalam KKM, saya terpaksa sebut, minta maaf banyak. Perasan tak? Doktor sekarang kontrak. Doktor yang baru sekarang kontrak. Hanya segelintir sahaja yang mungkin akan diserap ke dalam permanent. Itu baru doktor. Tak mungkin dan tak mustahil benda ni akan berlaku terhadap pekerjaan yang lain.
Sebab itulah saya kena berfikir, kalau sekarang sudah berlaku keadaan yang macam tu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, betul tak? Kalau 10 tahun lagi macam mana keadaan dia? So sebab itulah saya rasa saya perlukan buat MWay betul-betul. Saya perlukan buat MWay betul-betul kerana ia boleh diwarisi kepada anak saya. Sekurang-kurangnya setiap anak saya itu mempunyai bahagian mereka pada masa akan datang. Alright, ini dia perancangan harta pusaka. Hendaklah kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan kesenangan dan jangan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan meminta-minta dari orang lain. Alright. So bila kita dah percaya, bila kita dah ada tahu, bila kita dah faham MWay, so kita kena believe. If you believe in yourself, anything is possible. Kita kena percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Dan bila kita percaya dan yakin, kita akan berjaya seperti mana kita berjaya lah. Okay? Satu benda yang saya selalu terngiang-ngiang dalam fikiran saya ialah kata-kata ayah saya ni lah. Daripada dulu lagi sebenarnya, masa sekolah menengah pun, masa nak ambil SPM pun, masa nak ambil jadi doktor pun, kalau orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Kalau orang lain boleh jadi diamond, kita boleh jadi diamond. Okay? Alright. Sebenarnya siapa pun yang berjaya dalam bisnes MWay ni tiada rahsia. Tak ada rahsia. Bila kita dah ada big why, kita dah ada sebab, terutama sekali sebab kita adalah sebab family, sebab anak, kita akan start fokus. Dan kita faham yang MWay adalah utama, kita akan start fokus. Fokus dan prioritize MWay. Jadikan MWay ini second job anda. Jadikan dia. Sebab kalau kita tidak fokus, kita jadikan MWay ni third job, fourth job, kita tak akan fokus. Sebab kebanyakannya kita buat sebagai part time kan. So lepas first job, jadikan MWay sebagai second job. Balik kerja, MWay. Itu yang saya buat. Okay? Always learn and do. Sentiasa belajar. Kalau belajar simpan, tak praktis, tak guna. So kena belajar dan buat. Tahu ilmu Nutrilite, share Nutrilite. Tahu ilmu iron, share iron. Sebab itulah bila buat MWay ni boleh jadi macam-macam. Okay? No ego. Please. Jangan ego. Dan benda perkara pertama yang saya buat ialah turunkan ego saya. Sebab kita tak boleh belajar kalau kita ada ego. Okay? Must have goal and plan. Kena ada goal, kena ada plan. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang tak ada plan dan tak ada goal yang boleh berjaya. Tak ada. Tak ada lagi orang yang buat diamond, share je terus jadi diamond. Tak ada. Mesti dia plan. Betul tak? Mesti plan. Tahun ni nak jadi apa, tahun depan nak jadi apa, tahun ni nak go 21%, anak mana yang nak go 21%. So, kena buat. Okay? Work hard, rajin. Kena rajin. Kena rajin. Nak usaha, kena rajin. Okay? Kalau orang pandai, dia tidak rajin, dia tidak akan berjaya. Tetapi kalau orang yang tidak berapa pandai, tapi dia rajin, satu hari nanti pasti dia akan berjaya. Never ever give up. Jangan give up. Walaupun level kita rasa dah penat sangat, tak berjaya sangat. InsyaAllah, kalau kita berterusan, tidak give up, kita pasti akan berjaya. Pasti Allah akan tolong. Dan yang terakhir ialah follow active upline anda. Ataupun cakap dia ICU, ikut cakap upline. Saya dulu ikut je cakap upline saya macam mana nak buat. Sebab tak faham, mula-mula memang tak faham. Lama-lama insya-Allah kita faham. Dan tak ada upline yang tak nak anak buah dia berjaya. Alright. So nothing is impossible. Setelah 4 tahun kami bertungkus lumus dalam MWay, kami pun berjaya menjadi diamond. Alhamdulillah. Dan setelah 6 tahun berjaya dalam MWay, kami dah pun sampai ke tahap Founders Executive Diamond. Baik, saya serahkan mic ini kepada business partner saya, Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
Apa khabar semua? Berapa kali tanya khabar ni? Kita dah petang-petang ni, saya rasa ada yang mungkin dah agak malap. So boleh tak semua bangun sekejap, goyang-goyang sikit. Kita buat simple, panas-panas sikit badan lah kan. Okey, almaklum lah kami ni speaker terakhir. Jadi harapnya masih segar dan masih boleh menerima lah. Okey? Okey, duduk. Okey, terima kasih semua. Okey. Okey, sedikit pengenalan mengenai diri saya. Nama diberi Siti Syafurah Muhammad Sharif. So ini adalah keluarga saya lah, keluarga belah saya. Seperti yang tadi yang naik atas pentas stage tadi, saya bersama tadi ada kedua mak dan ayah saya lah. Mak ayah Dr. Wazi dia tak dapat hadir pada hari ini sebab dia ada tiba-tiba adik-beradik dia dah jemput untuk travel ke Sabah. Jadi mak ayah saya ni dia baru balik daripada Sabah juga ni. Asal-asal dia balik minggu depan. Saya cakap tak boleh mami datanglah. Mami cakap alah tak apalah lain kali tak boleh. Orang lain ni mak ayah dia semua datang. Terus mak saya pun tukar. Beri tepukan kepada mami dan ayah saya yang sentiasa memberi semangat, sokongan, kata-kata positif. Walaupun pada asalnya mereka tidak begitu memahami, tidak begitu menyokong, tak juga. Sebenarnya mak ayah semua dia nak yang terbaik untuk anak-anak. Tapi bila dia menghalang, apabila dia mengatakan tidak, bukan sebab dia tak suka, tetapi sebab dia tak faham. So, siapa yang kena fahamkan? Kita lah. Sebab saya percaya dalam dewan ni ada antara anak-anak, anak soleh insya-Allah merasakan terhalang untuk buat MW. Terhalang tu bukan terhalang sebab mak ayah, sebenarnya sebab kita tak cuba memahamkan. Dia ada cara-cara dia. Ni kita bisik kat belakang lah. Okey, saya merupakan anak yang kedua daripada 4 beradik, keluarga kecil lah. Okey, ni agak crowded sikit. Nampak gambar raya sebab kita masih berada di mood raya. So saya tunjuk gambar raya lah. Cuma ni gambar raya lama-lama. Tapi kenapa saya highlight gambar raya tahun 2015, 17, 18, 19 dengan macam-macam fashion. Cuba tengok yang tu menangis, yang tu pusing sana, pusing sini. Sebenarnya this is the best photo raya. Kalau ikut gambar raya yang lain tu lagi teruk. Yang sebelum-sebelum ni masa anak 2, 3, 4, 5. Dan memang tak apa-apalah. Dan every time raya, bila saya balik kampung, selalu adik-beradik, adik ipar saya kata, Kak Long ni kalau balik mesti mengandung. Kak Long ni bila balik raya mesti bawa anak, tambah seorang lagi. Anak macam mana? Rezeki Allah nak bagi. So kenapa saya highlight 2015 hingga 19 ni? Kerana sebenarnya kalau perasan apa yang Dr. Wazi highlight tadi, tahun kami serius. Saya sendirilah pada masa tu serius dalam MW adalah pada tahun 2015. So saya nak highlight dekat sini, pada tahun 2015 tu, anak-anak kami pun masih kecil. Kalau tengok naik tadi tu, tak apalah. Sebab ada je yang bunyi-bunyi, alah Kak Siti duduk asrama nak. Lepas tu yang tu sulung dah 17, 18, dah besar-besar. Kan, alah kecil tu dah 5 tahun. Sebenarnya kami pun bermula daripada, maknanya nak berjaya, nak melalui tempoh kehidupan kita. It's normal when you are a child being aged, kita akan melahirkan anak dan proses membesarkan anak itu adalah merupakan satu cabaran untuk seorang ataupun untuk couple mak dan ayah. Tetapi apabila kita ada impian, saya nak highlight dekat sini impian ataupun dream. Anak ramai mana pun, besar mana pun, baby ke apa ke, semua tu bukanlah satu cabaran sebenarnya. Kita kena twist minda kita. Kita nak buat MW sebab anak. Bukan anak yang menghalang anda untuk buat MW. Sebab saya percaya ramai yang masih baru-baru, mungkin saya percaya dalam ni tak ada lah, merasakan anak merupakan penghalang ataupun menahan kita ni untuk terus berjaya. Sebenarnya kita berjaya itu bukan untuk siapa? Untuk anak sebenarnya. So twist your minda. Okay? So ni... Okey, sedikit lagi latar belakang saya. Saya merupakan pegawai farmasi sama juga dengan EDC Juliana. So saya macam mana saya join MW ni melalui dia lah. Masa tu EDC Juliana PM dia share berkenaan period Noza.
Saya pun berkenan sebab kita ni anak ramai. So kita fikir, periuk Nokza ni bagus ni, aku nak masak ni. Kan? Walaupun masa tu taklah pandai sangat masak, taklah sangat orang kata expert, tapi dengan ada periuk Nokza, kita punya pemikiran, this is the best periuk ataupun gadget yang kita boleh gunakan untuk bantulah dalam kita punya keluarga. So saya PM, so masa tu saya join Amway secara indirect dan daripada situ bermulalah. Walaupun pada asalnya saya hanya menjadi saya tak buat apa-apa. Macam biasa saya reject Juliana ni sebab dia PM saya, tunjuk saya pasal bonus, dia PM saya tunjuk pasal itu ini reward Amway. Saya kata tak apa Ju, saya tak nak. Ju, lepas tu dia add saya dalam satu grup Amway, saya left group. Saya bagi warning dekat dia, Ju jangan add Kak Siti. Kak Siti tak suka. Grup kerja pun dah 20 grup. Bayang grup kerja saya, walaupun orang kata alah pharmacist, tapi actually farmasi ni dia banyak tau. Sebab saya in charge in clinical, saya ikut round ward, and then saya balik saya buat management, saya ada target, saya kena go certain target. So bila balik rumah, so dalam jabatan saya merupakan bos yang keempat. So anything bos akan cari bos kecil lah. Itu standard kan. Bos besar dia mesti cari bos kecil. So saya memang dah serabut, tiba-tiba Ju add saya dalam satu grup WhatsApp yang serabut dengan tak apa-apa. Dan saya paling ingat masa tu, gambar pertama yang saya tengok ialah Tilam Dreamland, free bantal 2. Yang tu saya ingat sampai sekarang. Lepas tu saya ingat lagi masa tu FEDC Huda, dia pergi ngendeng-ngendeng telefon baru dia. Dapat telefon baru. Maaf FEDC Huda, just kita sambil-sambil lah, kita petang-petang ni kan, nak lawak-lawak sikit. So saya paling ingat dan saya rasa macam sangat menyampah sebab saya tak suka bisnes. I'm very negative about apatah lagi MLM ataupun direct selling. Saya bagi warning, Ju, Kak Siti left. Tapi saya cakap dengan Ju, please share resepi guna periuk Nokza. So beri tepukan kepada barisan upline saya lah. Okey, dari situ saya memang buat tak tahu je dengan Amway ni, katalog semua pun berabuk dan sebagainya. So ni adalah ruang kerja saya. Salah seorang ni saya nak highlight lah, saya tak tanda dekat situ. Salah seorang diamond leg saya, Muhafizah. Beri tepukan kepada beliau, dia ada dekat sini. Angkat tangan. Merupakan anak buah saya dalam jabatan pharmacy ward. Dia adalah merupakan yang terawal join saya Amway, tapi terima kasih masih setia sehinggalah pada penghujung saya nak jadi diamond, dia merupakan saya punya platinum lah. Dan sekarang dah on track sapphire. Beri tepukan kepada beliau. Okey, so ni adalah Mr. Habi. Macam Dr. Wazi cerita tadilah, sangat sibuk. Nak jadi pakar pun masa tu ambil masa almost 10 years. Boleh imagine tak, 10 tahun tu saya dah lahirkan, masa tu 4 anak kot, ketiga. Dia stres, lepas tu beranak lagi. Dan dalam tempoh tu, saya melalui tempoh keguguran masa buat Amway ni lah. Tapi bukan nak kata Amway tu penyebab lah. Tu adalah ujian dan cabaran sebenarnya. Okey, so nampak tak dia punya kelang keliput tu, ni weekend. Okay, so over the weekend, as a normal family, normal person, kita nak, bila hujung minggu mesti nak jalan-jalan. Okay, itu memang rutin kami lah, bila ada masa. Dengar tu, bila ada masa. Bukan every weekend, bila saya tak kerja, bila Dr. Wazi tak kerja. Sebab saya pun ada 24-hour service. So saya kena on call, saya ada shift malam dan sebagainya. Begitu juga dengan Dr. Wazi. So bila free, kita jalan, tak free, kita duduk rumah. Dan kadang-kadang nak jalan tu jadi terbatas. Disebabkan, tengok ni, kerja-kerja rumah. Dengan kainnya berlonggok. Bayanglah 6 orang, masa ni 6 orang lah. Dan saya sangat bertuah dan berterima kasih kepada my business partner, Dr. Wazi. Alhamdulillah kerana dikurniakan suami yang saya rasa sangat very responsible, menguruskan rumah tangga. Walaupun saya sehingga anak nombor 7, saya tak ada helper. Saya tak ada helper dan masa saya memulakan bisnes Amway, saya tak ada pembantu. Tapi bukan saya menggalakkan, tak apa, tak ada pembantu, boleh buat Amway. No, please, cari solution. Tapi nak bagi tahunya, any challenges is not restricted for you to go diamond ataupun untuk anda berjaya dalam hidup dan keluarga anda. Okay.
So ni, so Dr. Wazir dia banyaklah bantu saya. Kadang kita bahagi tugas lah. Saya masak dan sebagainya. Ajar mengaji, gila-gila dan sebagainya. Okey. So, okey. Sampai satu masa saya berfikir, Dr. Wazir dia sibuk dengan kerja dia memang lantak engkau lah. Kadang-kadang dia balik rumah lantak engkau lah. Dia pergi kerja, dia tahu dia settle kerja dia balik dan dia tolong saya. Cuma dalam satu masa tu saya mula berfikir, saya macam nakkan sesuatu yang saya dah rasa mula stres dengan kerja. Saya dah rasa macam agak terkongkong dengan kerja sebab bila bercuti pun orang cari saya. Saya nak sesuatu yang tak dapat digambarkan sebenarnya. Dan sebenarnya itulah saya nak menjadi seorang ibu sepenuh masa kepada anak-anak saya tadi. Okay? Dan Alhamdulillah, sebenarnya benda ni adalah impian saya dah lama. Saya dah macam bercita-cita nak buka farmasi. Sebab saya suka tengok kalau macam toke-toke farmasis yang buka farmasi, dia duduk sebelah dekat kaunter tu, dekat cashier, and then ada anak dia dekat situ, dia ajar anak dia. Saya macam mempunyai imajinasi seperti itu. Menyebabkan saya rasa saya suka sangat environment tu. Tapi malangnya bila saya survey kedai-kedai farmasi dan sebagainya, siap mak ayah pun tolong tanya kalau dia masih ingat lah. Kos masa tu, ya Allah, tak tahulah nak kata sangat mahal dan saya rasa macam malas nak fikir. Lepas tu kena fikir pula kan, nak rolling, nak cari pekerja dan sebagainya. So, masa tu orang kata saya tengah lapar. The best time, masa tu upline saya dia tengok saya suka membeli. Masa tu saya dah mula invest Nutrilite dan Artistry dan saya rasa sangat suka dan mereka tengok saya punya PV ni selalu ada. Dia ni cerdik. Saya dah bagi warning dekat Juliana, jangan follow up, jangan ajak buat bisnes. Tapi tak tahulah macam mana hati saya terbuka bila Ju kata, Kak Siti nak datang rumah boleh tak? Macam tu. Dia bawa masa tu FEDC Huda lah, masa tu belum Diamond pun. Saya pun baru kenal sebelum tu ada satu event Nutrilite. So saya kata okey. So memang just on time. Saya masa tu baru lepas menangis tension dengan kerja. FEDC Huda ceritakan business plan pada saya dan saya rasa saya nak cuba. Kan nak cuba tu sebab apa? Sebab kita tak pakai modal pun. Tak pakai modal, kita just guna ILEO dan untuk share pada orang-orang yang memerlukan kita punya produk sebab produk kita sangat-sangat berkualiti lah. So pada tahun 2017 alhamdulillah saya telah dibebaskan. Saya berjaya memecat majikan saya. Okey, saya apply pencen, alhamdulillah lulus. Saya pencen ni bukan retired. So saya pencen, ambil option pencen seawal usia 40 tahun. Alhamdulillah, 41 lah lulus. Okey. Dan serasanya lah dekat Terengganu ni saya adalah merupakan farmasis termuda ataupun mungkin kat Malaysia kot yang pencen awal, ya ke? Perasan Okey, alhamdulillah. So dalam tempoh tu pada tahun 2017 saya melahirkan anak yang terakhir dan saya rasa sangat-sangat very grateful. Saya rasa sangat bersyukur, alhamdulillah saya dapat membesarkan Fatimah Sufia. Daripada dia lahir sehinggalah dia pandai, first day dia pandai berjalan, dia pandai berlari, dia pergi sekolah tadika, saya hantar dia pergi sekolah, baru tadika lah. Mana saya melihat depan mata saya dia membesar sehingga kakak-kakak dia jealous. Ibu, kenapa Fatimah ni jarang demam? Tak pernah demam pun. Faham tak maksud di sebalik soalan tu? Sebab saya tak hantar dia pergi nursery. Kalau pergi hantar nursery, confirm lah sesama batuk dan sebagainya. Sebab tu adalah, saya yakin dalam ni pun ada pengalaman tu. So, kalau tengok gambar ni, saya tak nak cakap banyak. Gambar ni menceritakan segala-galanya. Kalau nak share, gambar-gambar tu sangat-sangat banyak. Dan saya rasa sangat-sangat bertuah. Saya rasa saya adalah ibu yang sangat bertuah dapat melihat anak-anak membesar, terutamanya bila masa PKP. Dekat dalam ni mesti ada pengalaman. Masa PKP, ya Allah, saya rasa sangat, alhamdulillah saya cakap dengan Dr. Wazir, leganya sangat sebab saya dah tak bekerja. Bila mana masa PKP kan tak boleh nak hantar anak nursery, tak boleh nak hantar anak tadika, tak boleh nak hantar anak ke mana-mana. Tapi bila saya tak bekerja, Dr. Wazir pun dah tak pening. Dia tak ada dah. Kalau dulu tak saya cerita lah. Abang, ayang ada meeting ni, abang ambil apa ni abang tak habis lagi prosedur ni nak ambil anak kan.
abang tak boleh ni, abang tak boleh tinggal meeting ni. Hey, mana boleh, gila ambil. Lala bergaduh suruh ambil anak. Last yang jadi mangsa, ayah saya. Ayah saya yang tolong ambil. So, lepas pada saya dah bebas, saya dah tak, alhamdulillah saya rasa saya tak menyusahkan mak ayah lagi. Cuma kadang-kadang tu adalah sikit-sikit. Tak menyusahkan suami, dia pun relax je. Kadang-kadang tinggal botol susu. Ayang, dulu abang free tak? Boleh tak tolong hantar botol susu anak lah, apalah. Memang pening. Tapi lepas saya menjadi full time ibu, mam, saya rasa tak dapat digambarkan kegembiraan tu lah. Itulah. So gambar dekat atas tu masa PKP, satu meja penuh tu, ada kelas buat homework, saya susun jadual. Okey, masa ni buat homework dan sebagainya lah. Fatimah pun suka nak buat mi lah, Ibu Risyak special request lah, nak buat roti lah, itulah inilah. Okey, so the best ever moment juga bagi saya setelah saya buat MW, selain daripada saya mendapatkan keluarga saya, anak-anak, saya rasa saya telah mendapat kembali suami saya. Betul tak, abang? Okey. So, kena cepat another 6 minit. Okey, saya mendapatkan kembali suami saya dan saya rasa apa yang dia nak, saya dapat fulfill. Maksudnya, tak dapat digambarkan dan tak dapat diceritakan lah. Sebab bila kita menjadi suri hati, sebab kehidupan kita ni bila dah berkahwin, kita nak kena memenuhi kehendak, maksudnya dari segi apa benda yang dari segi aturan ialah kehidupan dia, kehidupan suami dan juga anak-anak. So tak tahulah nak cakap macam mana, macam itulah. Okey, dia kena rasa sendiri. So dekat dalam ni saya nak tanya, siapa yang dekat sini bekerja yang nak target menjadi full housewife ataupun full-time mother? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Macam tak ramai je. Excited tak ni? Okey, tahniah kepada anda. Okey, anda pun boleh. Okey, tu. Okey, ni another picture lah. Okey, nak pergi graduation anak pun saya dah tak sibuk dah nak ambil cuti dan sebagainya. Dan anak-anak memahami. Masa kami nak capai diamond, anak saya Khadijah Sofia, anak saya semua dia suka melukis dan ada talent. Dia memang sangat suka melukis. Dia tak ada kerja, dia melukis. Kadang-kadang tak tidur malam pun tak apa, asal melukis. Termasuk Fatimah Sofia, tak tahu. So bila birthday ibu dia apa semua, dia akan buat sesuatu. Lepas kami capai diamond, masa nak capai diamond, Khadijah ambil gambar, dia lukis Northern Light. Saya tak tunjuk dekat sini. Go Diamond Ibu 2019. Lepas diamond, budak-budak ni dia pergi lukis gold crown. Saya pun tak tahu macam mana dia orang boleh faham crown tu. Kalau tanya semalam anak yang sulung, dia boleh tahu. Lepas ni ibu capai apa? Double diamond. Lepas tu founders double diamond. Dia tahu je. Sebenarnya saya dengan Dr. Waz tak pernah cerita. Bukan tak pernah, mungkin indirect. Lepas tu bila tanya dia tahu daripada mana, saya tak ingat. Dia macam dia kaji sendiri. So budak-budak ni bila kita bila pada asalnya mereka merasa macam sesuatu restriction lah kita orang buat MW, tapi bila kita cuba memahamkan dan mereka pun merasai reward tu, benda ni bukan lagi satu halangan lah. InsyaAllah. So this is our achievement. Tadi pun dah cerita lebih kurang, saya tak go into detail. So alhamdulillah untuk tahun ni kita akan go for Alaska, for another year sebab for achievement yang last year punya akan go ke Alaska, kita akan go ke Finland untuk Diamond Invitation. Sebab saya dengan Dr. Wazi tak ada pengalaman lagi untuk Diamond Invitation sebab after Local Working Diamond Forum Dubai, terus COVID. Tapi walaupun COVID, ingat MW cancel bodoh-bodoh ke? Tak ada. MW tak cancel bodoh-bodoh, dia bayar some amount yang memang puas hati lah. Saya tak ceritalah dekat sini. Okay. So ALS Istanbul dan Santorini, insyaAllah kami akan pergi. Okay. So this is our achievement after 6 years lah in MW business. So selain daripada achievement tu, this is another truly great achievement lah untuk diri kami physically. Especially Dr. Wazi. Tengok ni, saya selalu tegur dia, abang bila nak beranak ni? Tengok gambar nombor 2 tu. Tapi dia masa tu belum dapat seru kan. Tapi after kita start believe, kita dah mula cuba. Masa tu dia ada darah tinggi sebenarnya. Dia dah ada hawa-hawa, sakit kepala, baling-baling. So dia cuba, dia buat
ikut regime kita punya body key, follow 100% the Nutrilite regime. Alhamdulillah, sekarang dah jadi macam sekarang. Yang gambar last ni adalah, yang ujung tu adalah gambar raya kami yang terbaru. Beza kan? Yang kat tengah-tengah tu saja peluk tu bukan apa. Sebab dulu kalau tengok gambar, saya ni memang suka bergambar pegang perut. Saya tak tahu kenapa. Tapi bila pegang perut tu kadang-kadang tak boleh nak cantum tangan tu. Boleh faham tak? So memang excited. Boleh rasa tangan sebelah lagi. Okay. So ni special thanks to our team lah. Memang tak dijangka dan tak diduga. Dan saya rasa MW ni bukan saja semata-mata reward untuk saya dan keluarga, tetapi juga reward untuk bila sampai satu level saya merasakan MW ni ada satu value yang tak dapat saya cerita. Selain daripada memberikan sesuatu, membantu mereka mencapai impian, tapi juga saya rasa walaupun bila kita bertemu dengan orang tu tak nak buat MW, tapi saya rasa ada satu ikatan, iaitu bila kita dengan MW ni kita main dengan orang. So it is really a relationship business. Orang tu tak nak buat pun, tapi saya dapat kawan baru, saya dapat sahabat baru, dapat menjalinkan hubungan, silaturahim dan sebagainya. Yang nak buat MW ni lagilah saya merasakan, dan saya rasa tim-tim kami ni seperti adik-beradik, bapa dan mak, walaupun mak dan bapa berbeza. Beri tepukan kepada tim kami seluruh Malaysia. Okay, this is masa saya diamond, kami ada 11 platinum. Okay, so saya just go rough, secara pantas. Alhamdulillah sehingga kini kami ada 51 emerald dan emerald founders, pin platinum sehingga emerald, founders emerald. Okay, this is from tim Kelantan terutamanya. Terima kasih Kuala Lumpur, Seremban, Kuantan dan seluruh Malaysia lah tak terkata. Okey, semuanya muka pun nampak senyum je, sebab sebelum buat MW saya yakin tak pernah pun ambil gambar macam ni. Betul kan? Lepas buat MW suka-suka hati je nak ambil gambar macam ni. Tengok muka semua senyum je. Okey, alhamdulillah. Okey, this is all 51 couple all together. Okay, last but not least, thank you juga kepada MW Kuala Terengganu. Mungkin mereka tak ada dekat sini. Juga kepada tim kelas kami setiap minggu, PSKT, Founders Emerald Ustaz Fauzi dan juga Dr. Hanizah, dan tim Terengganu lah khasnya. Okay, last kali, ni formula saya lah. Macam tadi Dr. Wazi bagi tahu berkenaan dengan macam mana kita nak buat MW ni, apa kita kena buat. Tapi bagi saya, sebelum kita nak buat dan kita kena mulakan MW, ingat formula ni, Will Love DBP. DBP ni ingat suka baca buku, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita kan nak berjaya kena baca buku, kena bagi makanan minda. Will Love DBP. Willing. Kita willing, kita get ready, mindset kita willing untuk belajar, willing untuk buat, willing untuk kita menghadapi apa juga cabaran. Love, kita sayang apa yang kita buat. Mula-mula memang rasa terpaksa. Saya pun dulu rasa terpaksa. Apa ni penatnya nak pergi demo dan sebagainya. Tapi kita lama-lama kita tiba-tiba rasa sayang, cinta tu terbit dengan sendirinya. Dream, tetapkan impian anda, please, mesti sangat penting. And then yakin, mesti yakin pada diri sendiri dan positif. Okay? So, jika orang lain tak percaya pada kita, kita kena percaya dengan diri kita sendiri dululah. InsyaAllah miracle will happen. Jangan fikir miracle happen dulu kalau tak ada usaha. Itu tipu, itu bohong. Kena usaha dulu. Okay. Okay, conquer the fear. Saya tak tunjuklah video-video ALS. Gambar-gambar saya tadi dengan Dr. Wazi pun bukan gambar-gambar overseas. Sebab kalau gambar overseas, orang akan kata, alah bolehlah pergi overseas, pergi dua-dua, gambar dua-dua, dating-dating. Tak, kami benda tu kita terbawa-bawa sampai ke dekat sini. Memang kita, maknanya kata, dating tu bukan benda asing. Lepas buat MW. Dulu dating ni benda asing. Okay, so conquer the fear. Bila kita tak ada orang pun yang berani nak buat sesuatu yang baru, maknanya tanpa kita melawan perasaan takut tu. Sama juga masa nak terjun dengan 4,000 meter ni, tak ada pun, muka tu senyum. Sebenarnya nak lawan rasa takut. Dalam hati, dalam jantung,
Saya dan Allah sahaja yang tahu betapa dubdabnya. Begitu juga dengan Amway, bila kita nak buat sesuatu yang baru, anda mesti berani mencuba, buang rasa takut. Buat sahaja, follow bodoh-bodoh upline anda yang nak bawa anda satu puncak kejayaan. Kena yakin. Dan of course, berdoa. Jangan berhenti berdoa sebab apa yang kita buat semuanya dengan izin Allah. Usahalah banyak mana pun, saya yakin dan Muslim pun yakin, jika tidak dengan ada izinnya kita tak akan berjaya. Okey, itu saja. Okey, let's catch the star together till you reach diamond. Lagi sekali. Lagi sekali, lagi kuat. Sebab saya speaker last, lagi kuat. I'm going to be a diamond. Okey, terima kasih. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kita berikan satu lagi tepukan gemuruh kepada Siti Syafura Muhammad Sharif dan Ahmad Wazir Ramli, Founder Executive Diamond kita. Congratulations. We'd like to invite you guys to kindly remain on stage, as I would like to invite to join them our other 3 stars of the evening. Kita jemput semula Cik Zaki Abdul Ghaffar dan Puan Nurul Huda Musa, juga Puan Juliana Abdullah dan Encik Muhammad Aminuddin Zaid. Dan kita tampilkan semula Kak Eli dan Abang Ahmad Khairi, Puan Razifah Laili dan Ahmad Zaki. And I would like to invite Mr. Leong to kindly join our stars on stage for a group photograph. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh warga MW, kita berikan satu lagi tepukan gemuruh kepada mereka. A big round of applause, ladies and gentlemen, for all our stars. May they shine even brighter and inspire us to grow to greater heights. Congratulations to our Diamond, new Executive Diamond, and our founders, Executive Diamond. Ladies and gentlemen, we hope that you had fun. Tuan-tuan dan puan-puan, terhibur. Kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka. And we will see all of you at the top.
of 2022 since the MCO. And we're looking forward to more live events with all of you all across the country. Nantikan kami kembali bersama anda secara langsung di seluruh negara. Amway Mega Recognition akan menemui anda tidak lama lagi. What a way to end the evening. Thank you, Mr. Leong, for being on stage and presenting all the recognitions. And we are going to invite all team members, beginning with our new founder executive Diamonds. So we'd like to invite all team members of Siti Shafura, Muhammad Sharif and Ahmad Wazi Ramli to kindly join them on stage. Everybody else, please kindly hang on tight. We will get you back on stage and we will invite your team to join you as well. Kepada seluruh pasukan Siti Shafura dan Dr. Mawazi dipersilakan ke pentas untuk sesi bergambar. Hati-hati sebab kita punya kertas mengelik itu dia licin sikit. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Setiap pasukan akan diberi masa 10 minit untuk merakam gambar di atas pentas. Dan kita mula dengan tim pertama, Founder Executive Diamond, Puan Siti Shafura dan Dr. Mawazi di atas pentas. Jadi kita jemput semua untuk naik ke pentas bersama dengan mereka. Wow, hampir separuh dewan ni. Tapi sambil naik itu berhati-hati, kertas yang berwarna-warni itu dia agak licin sedikit. Hati-hati supaya tidak tergelincir tuan-tuan dan puan. Okey, kepada semua di atas pentas, sila beri jarak dan ruang yang secukupnya. Kerana mungkin ada kanak-kanak dan warga emas di kalangan anda, jadi kita tidak mahu terlalu ramai di atas pentas untuk satu ketika. Kita akan hadkan untuk menjaga keselamatan bersama. Terima kasih.
Kita rapatkan saf, tuan-tuan dan puan-puan.